Assalamualaikum semua. Hari ini, kita akan mulakan satu perjalanan yang menarik, meneroka teori kesatuan matematik. Teori ini membincangkan bagaimana segala sesuatu di alam ini, dari bintang hingga ke sel, terhubung melalui satu bahasa universal, matematik. Allah SWT menggunakan matematik untuk menulis kitab alam semesta ini, penuh hikmah dan keindahan. Dalam surah Yunus ayat ke-5, Allah menyebut matahari dan bulan dicipta untuk perhitungan waktu, bukan sekadar hiasan. Ini adalah jemputan untuk kita mengkaji dan memahami aturan alam. Dari ayat ini, kita belajar prinsip tauhid. Hanya ada satu pencipta, satu pengatur, satu sumber, segala peraturan. Keteraturan matematik dalam alam adalah tanda keesaan Allah. Setiap fenomena, peredaran planet, kelopak bunga, struktur DNA, memiliki tanda tangan yang sama dari pencipta. Teori kesatuan matematik cuba memahami tanda tangan ini. Jangan risau dengan istilah-istilah yang akan digunakan. Anggaplah ini sebagai tadabbur alam. Nombor, bentuk, dan corak adalah tingkap untuk mengintai keagungan ciptaan Allah. Melalui pemahaman ini, kita akan dapati iman dan sains berjalan seiringan, saling menguatkan. Ilmu dan keimanan saling melengkapi, membawa kita kepada keyakinan yang lebih jitu. Jom kita mulakan pengembaraan ilmu ini bersama-sama. Untuk membina teori kesatuan matematik, kita perlukan 3 tiang utama: adat, qadar, dan hisab. Adat bermaksud bilangan, asas kepada kuantiti dan maklumat. Nombor dalam Islam bukan sekadar simbol, tetapi unit asas yang Allah gunakan untuk menyusun alam dan syariatnya. Fikirkan, 7 hari seminggu, 5 waktu solat, 12 bulan, semuanya bukan rawa. Tiang kedua, qadar, bermaksud ukuran atau ketentuan. Qadar adalah blueprint ilahi, saiz bumi, jarak dari matahari, kadar degupan jantung, semuanya diatur sempurna. Tanpa qadar, alam ini akan menjadi huru-hara. Tiang ketiga, hisab, bermaksud perhitungan. Jika adat adalah blok binaan dan qadar adalah blueprint, hisab adalah proses yang menghidupkan semuanya. Hisab ialah bagaimana nombor berinteraksi mengikut aturan, seperti peredaran bulan dan matahari, atau pembahagian sel. Ketiga-tiga konsep ini membentuk sistem harmoni yang mengatur alam. Memahami adat, qadar, dan hisab adalah kunci untuk melihat keindahan dan keteraturan ciptaan Allah. Ia mengajar kita bahwa setiap perkara di alam ini ada sebab, ukuran, dan perhitungan. Inilah asas kepada kesatuan dan keharmonian dalam ciptaan. Dengan memahami 3 tiang ini, kita mula melihat alam sebagai satu sistem yang sempurna. Inilah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang keesaan Allah. Sekarang mari kita lihat bagaimana qadar, ketentuan, dizahirkan dalam bentuk visual. Inilah geometri suci, kajian tentang bentuk dan corak matematik yang menjadi asas ciptaan. Contoh paling terkenal ialah bintang 8 penjuru, simbol keseimbangan dan keharmonian dalam seni Islam. Corak ini dibina daripada 2 segi 4 sama bertindih, melambangkan simetri dan ketelitian qadar Allah. Satu lagi contoh ialah spiral Fibonacci, corak spiral yang muncul dalam cengkerang siput, bunga matahari, dan galaksi. Jujukan Fibonacci menghasilkan nisbah emas, satu nilai ajaib yang menjadi asas pertumbuhan seimbang di alam. Apabila artis muslim melukis corak geometri, mereka sebenarnya meniru qadar ilahi, menghasilkan simetri dan nisbah sempurna. Seni ini menjadi satu bentuk zikir, mengingati Allah melalui keindahan ciptaannya. Geometri suci mengajar kita bahawa di sebalik setiap bentuk indah, ada ukuran dan ketentuan yang sempurna. Setiap corak adalah manifestasi kebijaksanaan pencipta. Melalui seni, kita dapat merenung dan menghargai kuadrat Allah. Ia menghubungkan keindahan visual dengan makna rohani. Inilah keunikan geometri suci dalam tradisi Islam. Seterusnya, mari kita fahami hisab, perhitungan, dalam seni dan reka bentuk Islam. Corak geometri Islam yang rumit sebenarnya dibina dari unit asas yang diulang dan diatur mengikut peraturan logik. Operasi logik ini adalah algoritma, proses pengiraan berulang yang menghasilkan keindahan tanpa batas. Fikirkan corak jubin masjid, satu bentuk kecil diulang, diputar dan dicerminkan untuk membentuk corak besar. Para seniman Islam menggunakan prinsip ini beratus tahun dahulu, mencipta corak yang melambangkan infinity dan keabadian Allah. Logik dan perhitungan adalah asas kepada keindahan seni Islam. Komputer hari ini juga menggunakan logik yang sama, 1 dan 0, untuk menghasilkan corak digital. Kecantikan sejati lahir daripada keteraturan dan perhitungan yang teliti. Seni Islam mengajar kita bahawa keindahan bukanlah sesuatu yang rawa, tetapi hasil dari sistem yang teratur. Inilah keindahan yang berakar pada kebenaran dan iman. Dengan memahami logik di sebalik corak,
kita menghargai kebijaksanaan ilmuwan dan seniman Muslim. Seni dan matematik berjalan seiring dalam menzahirkan keagungan Allah. Kini, kita masuk ke bidang matematik vortex, cara melihat hubungan nombor dalam bentuk pusaran. Bayangkan bulatan dengan 9 titik, dilabel 1 hingga 9. Gandakan nombor 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Setiap kali jumlahkan digit jika lebih dari 9. Anda akan dapati jujukan 1, 2, 4, 8, 7, 5 berulang dalam pusaran. Nombor 3, 6, dan 9 pula membentuk corak pusaran tersendiri. Corak ini muncul dalam pusaran air, puting beliung, dan medan magnet. Teori ini mencadangkan tenaga di alam bergerak dalam bentuk pusaran, mengikut corak matematik yang sama. Nombor menjadi entiti dinamik, bukan sekadar simbol. 3, 6, dan 9 dianggap mewakili dimensi tenaga yang lebih tinggi. Matematik vortex menunjukkan struktur dalaman nombor, mencerminkan struktur kosmik. Ini menghubungkan adat, bilangan dengan qadr, ukuran alam semesta. Setiap nombor membawa makna dan peranan dalam sistem ilahi. Ia membuktikan kesatuan dalam ciptaan Allah. Mari kita lihat bagaimana adat dan hisab wujud dalam Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar kitab hukum, tetapi juga dipenuhi corak matematik yang luar biasa. Contohnya, ayat Fabiayi alai rabbikuma tukazibaan diulang 31 kali dalam surah Ar-Rahman, mencipta irama dan struktur matematik unik. Keajaiban nombor 19 Bismillahirrahmanirrahim terdiri daripada 19 huruf, jumlah surah 1 dia 11, 11 main 6, dan banyak lagi. Hisab yang melibatkan nombor 19 seolah-olah satu kod digital yang membuktikan keaslian Al-Quran. Corak ini menunjukkan Al-Quran mempunyai dimensi matematik yang mendalam. Setiap huruf, perkataan, dan ayat diletakkan dengan perhitungan yang teliti. Ini mengukuhkan iman bahwa Al-Quran bukan ciptaan manusia. Hanya Tuhan yang menguasai adat dan hisab mampu mencipta kitab dengan keindahan dan ketepatan serentak. Al-Quran adalah mukjizat yang boleh dikaji sepanjang zaman. Matematik dalam Al-Quran membuktikan kesatuan antara wahyu dan alam. Ia mengajak kita untuk terus merenung dan mengkaji. Setiap perhitungan dalam Al-Quran adalah tanda kebesaran Allah. Sekarang mari kita lihat gambaran besar, kesatuan antara adat, qadr, dan hisab. Ketiga-tiganya bekerja bersama dalam satu sistem untuk menzahirkan kehendak Allah, sama ada dalam alam atau wahyu. Adat seperti huruf, qadr seperti tata bahasa, dan hisab seperti proses menulis ayat. Tanpa salah satu, sistem ini tidak berfungsi. Alam semesta dan Al-Quran menggunakan bahasa yang sama, berasaskan adat, qadr, dan hisab. Kesatuan ini membawa kita kepada konsep tauhid, mengesahkan Allah. Corak yang sama muncul dalam bunga, galaksi, dan seni Islam kerana semuanya datang dari pereka yang sama. Matematik menjadi jambatan yang menyatukan ilmu, seni, dan iman. Proses tadabbur, merenung ciptaan Allah, adalah seruan dalam Al-Quran. Melihat dunia melalui lensa matematik menambah rasa kagum dan cinta kepada pencipta. Setiap fenomena alam adalah karya seni geometri ilahi. Semua ini menguatkan keimanan dan penghargaan kita terhadap keesaan Allah. Teori kesatuan matematik bukan sekadar falsafah, tetapi boleh diaplikasikan dalam kehidupan. Dalam pendidikan, guru boleh tunjukkan bagaimana nisbah emas wujud dalam alam dan seni, menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Pelajar boleh melukis corak geometri Islam, belajar simetri dan transformasi secara interaktif. Dalam teknologi, kita boleh gunakan pengatur caraan untuk menjana corak seni Islam atau aplikasi yang meneroka keajaiban nombor dalam Al-Quran. Seni dan rohani, bengkel seni di masjid boleh menjadi terapi dan zikir visual, mendekatkan diri kepada Allah. Setiap ciptaan seni berdasarkan qadr dan hisab adalah ibadah tadabbur yang aktif. Teori ini menghubungkan ilmu, teknologi, seni, dan spiritualiti. Ia memberi inspirasi untuk mencipta, belajar, dan beribadah secara lebih mendalam. Sebagai penutup, perjalanan kita dengan teori kesatuan matematik baru bermula. Masih banyak misteri menanti untuk diterokai. Potensi teori ini sangat besar. Kajian saintik dan inovasi boleh memperluas hubungan antara konsep-konsep ini. Saintis, matematikawan, dan teolog Muslim boleh bekerjasama mengkaji corak dalam alam dan Al-Quran. Aplikasi digital dan seni kontemporari boleh membawa keindahan kesatuan matematik kepada generasi muda. Jangan berhenti di sini. Teruslah meneroka, merenung, dan berkongsi penemuan Anda. Perhatikan corak pada daun, renungkan keteraturan dalam Al-Quran, berfikirlah secara terbuka dan kritis. Semoga
usaha kita memahami kesatuan matematik menjadi amal ibadah yang menambah iman dan takwa. Wallahualam. Teori kesatuan matematik, adat, qadr, dan hisab dalam geometri suci, operasi logik, matematik vortex, dan pola Al-Quran. Pengenalan teori kesatuan matematik mengaitkan geometri suci, kiraan operasi logik, matematik vortex, dan pola struktur Al-Quran melalui corak matematik, simetri, dan kesatuan, mencerminkan keharmonian ilahi. Teori ini diperkaya dengan konsep adat, bilangan, qadr, ketentuan, dan hisab, perhitungan, seperti yang terkandung dalam surah Yunus 10. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia telah menetapkan tempat-tempat bagi peredarannya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ayat ini menyerlahkan adat bilangan tahun, qadr, ketentuan peredaran, dan hisab, perhitungan waktu, yang menjadi asas untuk mengintegrasikan konsep-konsep teori ini selari dengan tauhid dan tadabbur. Konsep utama dan kaitan dengan adat, qadr, dan hisab geometri suci. Geometri suci merujuk kepada corak seperti bintang, dapati, delpan, dan spiral Fibonacci yang melambangkan kesatuan ilahi dalam seni Islam. Contohnya Masjid Al-Aqsa, dan alam, contohnya bunga matahari. Berasaskan nisbah matematik seperti nisbah emas, corak ini mencerminkan qadr, ketentuan ilahi dalam ciptaan, seperti yang disokong oleh sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Contoh, mozaik Alhambra menunjukkan simetri ilahi. Kiraan operasi logik. Operasi logik melalui algebra Boolean membentuk asas sains komputer, memodelkan korak kompleks dengan peraturan ringkas. Ini mencerminkan hisab, perhitungan tepat, seperti simulasi korak bintang Islam, menghubungkan teknologi dengan tradisi. Ayat Al-Quran menyokong, dan dia telah menundukkan kepadamu apa yang ada di langit dan bumi. Surah Al-Jathiyah, bab 5. Contoh, algoritma Python menghasilkan corak simetri. Matematik vortex. Matematik vortex walaupun spekulatif mengkaji korak kitaran nombor. Contohnya 1, 2, 4, 8, 7, 5 yang menyerupai spiral alam, contohnya galaksi. Ini berkait dengan adat, bilangan, dan qadr, ketentuan struktur kosmik, seperti yang disebut dalam surah Yunus 10:5. Hadis menggalakkan penerokaan ilmu. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Contoh, spiral Fibonacci serupa dengan corak vortex. Pola struktur Al-Quran. Pola Al-Quran merangkumi simetri linguistik, contohnya surah Al-Ikhlas. Pola numerikal, contohnya nomor 19 dalam surah Al-Mudathir juz 24-30, dan hiasan geometri. Ini mencerminkan adat, kekerapan bilangan, ketepatan struktur. Mengajak tadabbur, adakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Surah An-Nisa, ayat 82. Contoh, pengulang ayat dalam surah Ar-Rahman 31 kali, menunjukkan ritma matematik. Hubungan dengan adat, qadr, dan hisab. Adat dan hisab menghubungkan konsep-konsep teori ini. Adat bilangan, kekerapan numerikal dalam Al-Quran, contohnya nomor 19 dan korak vortex menunjukkan bilangan sebagai bahasa ciptaan. Qadr, ketentuan. Geometri suci dan spiral vortex menggambarkan ketentuan ilahi dalam susunan alam dan seni. Hisab, perhitungan. Operasi logik dan simetri Al-Quran menunjukkan ketepatan matematik mengikut perhitungan waktu dalam surah Yunus 10:5. Hubungan ini mengukuhkan tauhid, menunjukkan kesatuan ciptaan dan wahyu. Implikasi dan aplikasi teori ini memperkukuh keimanan dengan mengintegrasikan sains, seni, dan rohani, menjadikan Islam relevan dalam era modern. Aplikasi praktikal termasuk pendidikan, mengajar nisbah geometri suci dan logik untuk memahami ciptaan. Teknologi, menggunakan GeoGebra untuk mensimulasikan corak atau menganalisis pola Al-Quran. Seni, mencipta karya berasaskan geometri suci untuk masjid modern. Rohani, mentadabur surah Ar-Rahman untuk menghargai simetri. Hadis menyokong usaha ini. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah memudahkan berbaginya jalan ke surga. Kesimpulan dan cadangan teori kesatuan matematik diperkaya dengan adat, qadr, dan hisab, menunjukkan bahwa geometri suci, operasi logik, matematik vortex, dan pola Al-Quran mencerminkan keharmonian ilahi, selari dengan surah Yunus 10:5. Teori ini menggalakkan tadabbur dan mengintegrasikan tradisi dengan sains. Cadangan lanjutan, penyelidikan, kaji pola numerikal Al-Quran secara saintifik, merujuk tafsir Ibn Kathir. Teknologi, bangunkan aplikasi untuk simulasi corak atau analisis Al-Quran. Pendidikan, cipta kurikulum bersepadu matematik dan Islam. Seni, galakkan karya modern berasaskan geometri suci. Matematik vortex, selidik hubungan dengan alam secara saintifik. Contoh praktikal, analisis kekerapan perkataan Al-Quran dengan Python.
Simulasikan corak bintang dengan GeoGebra. Adakan bengkel corak geometri dan makna rohani. Cipta hiasan digital pola Al-Quran. Tadabbur surah Ar-Rahman, kira pengulangan ayat buku Sakali. Nota. Aspek spekulatif seperti vorteks matematik dan pola angka memerlukan penelitian kritis. Teori ini mengajak penerokaan sains, seni, dan rohani dalam Islam melalui adat, qadr, dan hisab. Kongsi pendapat Anda di ruangan komen. Teori kesatuan matematik menghubungkan sains, seni, dan rohani. Teori kesatuan matematik ialah usaha unik untuk mengintegrasikan sains, seni, dan rohani melalui konsep adat, bilangan, qadr, ketentuan, dan hisab, perhitungan. Berpangkal pada Al-Quran, khususnya surah Yunus 10:5, ini menunjukkan bagaimana geometri suci, operasi logik, vorteks matematik, dan pola Al-Quran mencerminkan keharmonian ilahi dan tauhid. Mari kita teroka bagaimana teori ini menggabungkan pelbagai disiplin dalam satu kerangka yang menakjubkan. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia telah menetapkan tempat-tempat bagi peredarannya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Surah Yunus. Konsep utama teori kesatuan matematik. Teori ini merangkumi 4 elemen utama yang berkaitan antara adat, qadr, dan hisab. 1. Geometri suci. Geometri suci merujuk kepada corak seperti spiral Fibonacci dan bintang 8 titik yang terdapat dalam seni Islam, contohnya Mojek Alhambra, dan alam, contohnya bunga matahari. Corak ini berasaskan nisbah emas 1/6/11, mencerminkan qadr, ketentuan ilahi dalam ciptaan. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Contoh, mojek di Masjid Al-Aqsa menunjukkan simetri ilahi yang boleh dimodelkan menggunakan perisian seperti GeoGebra. 1. Kiraan operasi logik. Operasi logik seperti algebra boolean membentuk asas sains komputer. Corak kompleks seperti teselasi dalam seni Islam boleh disimulasikan dengan algoritma, mencerminkan hisab perhitungan tepat. Dan dia telah menundukkan kepadamu apa yang ada di langit dan bumi. Surah Al-Jathiyah, bab 5. Contoh, berikut adalah kod Python ringkas untuk menghasilkan corak simetri bintang. Penyu import T kawa penyu. Penyu speed untuk I dalam julat turtle tot dan. 1. Matematik vortex. Matematik vortex mengkaji korak kitaran nombor. Contohnya 1, 2, potat, tab 7, 5 yang menyerupai spiral alam seperti galaksi. Ini berkait dengan adat bilangan dan qadr ketentuan kosmik. Contoh, spiral Fibonacci menyerupai korak vortex yang boleh divisualisasikan menggunakan Python. Import matplotlib.pyplot sebagai PLT, import numpy sebagai NP, def Fibonacci spiral N, Fibonacci spiral 10. 1. Pola struktur Al-Quran. Al-Quran mengandungi simetri linguistik dan angka, seperti pengulangan ayat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Ini mencerminkan adat dan hisab, mengajak tadabbur. Adakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Surah An-Nisa. Contoh, analisis kekerapan perkataan dalam surah Ar-Rahman menggunakan Python, import semula daripada counter import koleksi teks. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 31 kata. D. Find all R, W plus text.lower. Kerap di counter perkata. Print. For perkataan bilangan dalam kekerapan.items. Output menunjukkan pengulangan 31 kali untuk setiap perkataan utama, mencerminkan ritme matematik. Hubungan dengan adat, qadr, dan hisab. Ketiga-tiga konsep ini mengaitkan elemen teori ini. Adat bilangan, kekerapan nombor dalam Al-Quran. Contohnya, nombor 19, dan korak vortex menunjukkan bilangan sebagai bahasa ciptaan. Qadr, ketentuan. Geometri suci dan spiral vortex menggambarkan ketentuan ilahi dalam susunan alam. Hisab, perhitungan. Operasi logik dan simetri. Al-Quran menunjukkan ketepatan matematik. Hubungan ini mengukuhkan tauhid, menunjukkan kesatuan ciptaan dan wahyu. Implikasi dan aplikasi. Teori ini mempunyai potensi besar dalam pelbagai bidang. Pendidikan, mengajar nisbah emas dan logik untuk memahami ciptaan. Teknologi, membangunkan aplikasi untuk mensimulasikan corak geometri atau menganalisis Al-Quran. Seni, mencipta karya modern berasaskan geometri suci untuk masjid. Rohani, mentadabur surah Ar-Rahman untuk menghargai simetri. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Surat Muslim 99. Kesimpulan dan cadangan. Teori kesatuan matematik menunjukkan bahwa sains, seni, dan rohani adalah ekspresi kesatuan ilahi. Untuk meneruskan usaha ini, cadangan termasuk mengkaji pola numerikal Al-Quran secara saintifik, membangunkan aplikasi untuk simulasi corak atau analisis teks Al-Quran, mencipta kurikulum bersepadu matematik dan Islam,
menggalakkan karya seni moden berasaskan geometri suci. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Adakah Anda berminat untuk meneroka teori ini melalui penyelidikan, seni atau teknologi? Mari berbincang. Pengenalan teori kesatuan matematik, sains, seni, dan rohani. Teori kesatuan matematik ialah usaha intelektual dan rohani untuk menghubungkan sains, seni, dan spiritualitas Islam melalui konsep adat, bilangan, qadar, ketentuan, dan hisab, perhitungan. Berpangkal pada Al-Quran khususnya surah Yunus 10:5, teori ini menunjukkan bagaimana geometri suci, operasi logik, vortex matematik, dan pola struktur Al-Quran mencerminkan keharmonian ilahi dan tauhid. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia telah menetapkan tempat-tempat bagi peredarannya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Surah Yunus. Ayat ini menyerlahkan adat, bilangan tahun, qadar, ketentuan peredaran, dan hisab, perhitungan waktu, yang menjadi asas untuk mengintegrasikan pelbagai disiplin dalam teori ini. Teori kesatuan matematik mengajak kita melihat kesatuan dalam ciptaan Allah melalui corak matematik, simetri, dan ketepatan perhitungan, selari dengan semangat tadabbur merenung Al-Quran dan penerokaan ilmu. Struktur teori. Teori ini merangkumi 4 elemen utama: geometri suci, korak seperti spiral Fibonacci, dan bintang 8 titik yang menggambarkan ketentuan ilahi dalam seni Islam dan alam. Kiraan operasi logik, asas sains komputer yang menghubungkan logik matematik dengan corak ilahi. Matematik vortex, korak kitaran nombor yang menyerupai struktur kosmik seperti galaksi. Pola struktur Al-Quran, simetri linguistik dan numerikal dalam Al-Quran, seperti pengulangan ayat dalam surah Ar-Rahman. Ketiga-tiga konsep adat, qadar, dan hisab menghubungkan unsur-unsur ini, menunjukkan bahwa sains, seni, dan rohani adalah manifestasi kesatuan ilahi. Mengapa teori ini penting? Teori kesatuan matematik bukan sahaja memperkukuh keimanan melalui penerokaan saintifik dan rohani, tetapi juga menjadikan Islam relevan dalam era moden. Ia membuka peluang untuk pendidikan, mengajar pelajar tentang hubungan antara matematik dan Islam. Teknologi membangunkan aplikasi untuk mensimulasikan corak ilahi. Seni mencipta karya moden berasaskan geometri suci. Rohani memperdalam tadabbur melalui analisis pola Al-Quran. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Catatan seterusnya dalam siri ini akan meneroka geometri suci, di mana kita akan mendalami corak seperti nisbah emas dan bintang 8 titik dalam seni Islam dan alam. Nantikan, geometri suci, operasi logik matematik vortex, pola Al-Quran. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Apa pendapat Anda tentang hubungan antara sains, seni, dan rohani dalam Islam? Mari berbincang. Teori kesatuan matematik, adat, qadar, dan hisab dalam geometri suci, operasi logik, matematik vortex, dan pola Al-Quran. Pengenalan teori kesatuan matematik mengaitkan geometri suci, kiraan operasi logik, matematik vortex, dan pola struktur Al-Quran melalui corak matematik, simetri, dan kesatuan, mencerminkan keharmonian ilahi. Teori ini diperkaya dengan konsep adat, bilangan, qadar, ketentuan, dan hisab, perhitungan, seperti yang terkandung dalam surah Yunus 10:5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia telah menetapkan tempat-tempat bagi peredarannya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ayat ini menyerlahkan adat, bilangan tahun, qadar, ketentuan peredaran, dan hisab, perhitungan waktu, yang menjadi asas untuk mengintegrasikan konsep-konsep teori ini, selari dengan tauhid dan tadabbur. Konsep utama dan kaitan dengan adat, qadar, dan hisab. Geometri suci. Geometri suci merujuk kepada corak seperti bintang 8 titik dan spiral Fibonacci yang melambangkan kesatuan ilahi dalam seni Islam. Contohnya, Masjid Al-Aqsa dan alam. Contohnya, bunga matahari. Berasaskan nisbah matematik seperti nisbah emas, corak ini mencerminkan qadar, ketentuan ilahi dalam ciptaan. Seperti yang disokong oleh sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Muslim. Contoh. Mozaik Alhambra menunjukkan simetri ilahi. Kiraan operasi logik. Operasi logik melalui algebra Boolean membentuk asas sains komputer, memodelkan corak kompleks dengan peraturan ringkas. Ini mencerminkan hisab, perhitungan tepat. Seperti simulasi corak bintang Islam menghubungkan teknologi dengan tradisi. Ayat Al-Quran menyokong, dan dia telah menundukkan kepadamu apa yang ada di langit dan bumi. Waktu Timas. Contoh, algoritma Python menghasilkan korak simetri. Matematik vortex. Matematik vortex, walaupun spekulatif,
Mengkaji corak kitaran nombor, contohnya 12875 yang menyerupai spiral alam, contohnya galaksi. Ini berkait dengan adad, bilangan, dan qadr, ketentuan struktur kosmik seperti yang disebut dalam surah Yunus 10:5. Hadis menggalakkan penerokaan ilmu. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Contoh, spiral Fibonacci serupa dengan corak vortex. Pola struktur Al-Quran. Pola Al-Quran merangkumi simetri linguistik, contohnya surah Al-Ikhlas. Pola numerikal, contohnya nombor 19 dalam surah Al-Mudathir 7430, dan hiasan geometri. Ini mencerminkan adad, kekerapan bilangan, dan hisab, ketepatan struktur, mengajak tadabbur. Adakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Surah An-Nisa 4:82. Contoh, pengulangan ayat dalam surah Ar-Rahman 21 kali menunjukkan ritme matematik, hubungan dengan adad, qadr, dan hisab. Adad, qadr, dan hisab menghubungkan konsep-konsep teori ini. Adad bilangan, kekerapan numerikal dalam Al-Quran, contohnya nomor 11, dan corak vortex menunjukkan bilangan sebagai bahasa ciptaan. Qadr, ketentuan. Geometri suci dan spiral vortex menggambarkan ketentuan ilahi dalam susunan alam dan seni. Hisab, perhitungan, operasi logik dan simetri. Al-Quran menunjukkan ketepatan matematik mengikut perhitungan waktu dalam surah Yunus 10:5. Hubungan ini mengukuhkan tauhid, menunjukkan kesatuan ciptaan dan wahyu, implikasi dan aplikasi. Teori ini memperkukuh keimanan dengan mengintegrasikan sains, seni, dan rohani, menjadikan Islam relevan dalam era modern. Aplikasi praktikal termasuk pendidikan, mengajar nisbah geometri suci dan logik untuk memahami ciptaan. Teknologi, menggunakan GeoGebra untuk mensimulasikan corak atau menganalisis pola Al-Quran. Seni, mencipta karya berasaskan geometri suci untuk masjid modern. Rohani, mentadabur surah Ar-Rahman untuk menghargai simetri. Hadis menyokong usaha ini. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Muslim 26699. Kesimpulan dan cadangan teori kesatuan matematik diperkaya dengan adad, qadr, dan hisab, menunjukkan bahwa geometri suci, operasi logik, matematik vortex, dan pola Al-Quran mencerminkan keharmonian ilahi, selari dengan surah Yunus 10:5. Teori ini menggalakkan tadabbur dan mengintegrasikan tradisi dengan sains. Cadangan lanjutan, penyelidikan, kaji pola numerikal Al-Quran secara saintifik, merujuk tafsir Ibn Kathir. Teknologi, bangunkan aplikasi untuk simulasi corak atau analisis Al-Quran. Pendidikan, cipta kurikulum bersepadu, matematik dan Islam. Seni, galakkan karya modern berasaskan geometri suci. Matematik vortex, selidik hubungan dengan alam secara saintifik. Contoh praktikal, analisis kekerapan perkataan Al-Quran dengan Python. Simulasikan corak bintang dengan GeoGebra. Adakan bengkel corak geometri dan makna rohani. Cipta hiasan digital pola Al-Quran. Tadabbur surah Ar-Rahman, kira pengulangan ayat 31 kali. Nota, aspek spekulatif seperti vortex matematik dan pola angka memerlukan penelitian kritis. Teori ini mengajak penerokaan sains, seni, dan rohani dalam Islam melalui adat, qadr, dan hisab. Kongsi pendapat Anda di ruangan komen. Teori kesatuan matematik menghubungkan sains, seni, dan rohani. Teori kesatuan matematik ialah usaha unik untuk mengintegrasikan sains, seni, dan rohani melalui konsep adat, qadr, ketentuan, dan hisab, perhitungan. Berpangkal pada Al-Quran, khususnya surah Yunus 10:5, ini menunjukkan bagaimana geometri suci, operasi logik, vortex matematik, dan pola Al-Quran mencerminkan keharmonian ilahi dan tauhid. Mari kita teroka bagaimana teori ini menggabungkan pelbagai disiplin dalam satu kerangka yang menakjubkan. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia telah menetapkan tempat bagi peredarannya. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Surah Yunus 10:5. Konsep utama teori kesatuan matematik. Teori ini merangkumi 4 elemen utama yang berkaitan antara adat, qadr, dan hisab. 1. Geometri suci. Geometri suci merujuk kepada corak seperti spiral Fibonacci dan bintang 8 titik yang terdapat dalam seni Islam. Contohnya mozaik Alhambra. Dan alam, contohnya bunga matahari. Corak ini berasaskan nisbah emas 1/6, mencerminkan qadr, ketentuan ilahi dalam ciptaan. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Muslim. Contoh, mozaik di Masjid Al-Aqsa menunjukkan simetri ilahi yang boleh dimodelkan menggunakan perisian seperti GeoGebra. 1. Kiraan operasi logik. Operasi logik, seperti algebra boolean, membentuk asas sains komputer. Corak kompleks seperti teselasi dalam seni Islam boleh disimulasikan dengan algoritma.
mencerminkan hisab, perhitungan tepat. Dan dia telah menundukkan kepadamu apa yang ada di langit dan bumi. Majethia. Contoh. Berikut adalah kod Python ringkas untuk menghasilkan corak simetri bintang. Penyu import t wela penyu. Penyu t.speed no untuk I dalam julat lunak turtle.done. 1. Matematik vortex mengkaji korak kitaran nombor. Contohnya 12485 yang menyerupai spiral alam seperti galaksi. Ini berkait dengan adat, bilangan, dan quad, ketentuan kosmik. Contoh, spiral Fibonacci menyerupai korak vortex yang boleh divisualisasikan menggunakan Python import matplotlib.plot sebagai PLT. Import Naimi sebagai MP def Fibonacci spiral N Fibonacci spiral. 1. Pola struktur Al-Quran. Al-Quran mengandungi simetri linguistik dan angka seperti pengulangan ayat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Ini mencerminkan adat dan hisab, mengajak tadabbur. Adakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Surah An-Kablah. Contoh, analisis kekerapan perkataan dalam surah Ar-Rahman menggunakan Python. Import semula from collections. Import counter text. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di satu kata. Read fin$ww plus text.lower. Print. Kekerapan perkataan. For perkataan, bilangan dalam kekerapan.items. Output menunjukkan pengulangan 31 kali untuk setiap perkataan utama, mencerminkan ritma matematik. Hubungan dengan adat, qadar, dan hisab. Ketiga-tiga konsep ini mengaitkan elemen teori ini. Adat, bilangan, kekerapan nombor dalam Al-Quran, contohnya nomor 19, dan corak vortex menunjukkan bilangan sebagai bahasa ciptaan. Qadar, ketentuan, geometri suci dan spiral vortex menggambarkan ketentuan ilahi dalam susunan alam. Hisab, perhitungan, operasi logik dan simetri alir menunjukkan ketepatan matematik. Hubungan ini mengukuhkan tauhid, menunjukkan kesatuan ciptaan dan wahyu. Implikasi dan aplikasi. Teori ini mempunyai potensi besar dalam pelbagai bidang. Pendidikan, mengajar nisbah emas dan logik untuk memahami ciptaan. Teknologi, membangunkan aplikasi untuk mensimulasikan korak geometri atau menganalisis Al-Quran. Seni, mencipta karya modern berasaskan geometri suci untuk masjid. Rohani, mentatadabur surah Ar-Rahman untuk menghargai simetri. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya jalan ke syurga. Kesimpulan dan cadangan teori kesatuan matematik menunjukkan bahawa sains, seni, dan rohani adalah ekspresi kesatuan ilahi. Untuk meneruskan usaha ini, cadangan termasuk mengkaji pola numerikal Al-Quran secara saintifik, membangunkan aplikasi untuk simulasi corak atau analisis teks Al-Quran, mencipta kurikulum bersepadu matematik dan Islam, menggalakkan karya seni moden berasaskan geometri suci. Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Adakah Anda berminat untuk meneroka teori ini melalui penyelidikan, seni, atau teknologi? Mari berbincang. Pengenalan teori kesatuan matematik, sains, seni, dan rohani. Teori kesatuan matematik ialah usaha intelektual dan rohani untuk menghubungkan sains, seni, dan spiritualitas Islam melalui konsep adad, qadar, ketentuan, dan hisab, perhitungan. Berpangkal pada Al-Quran, khususnya surah Yunus 10:5, teori ini menunjukkan bagaimana geometri suci, operasi logik, vortex matematik, dan pola struktur Al-Quran mencerminkan keharmonian ilahi dan tauhid. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dia telah menetapkan tempat-tempat bagi peredarannya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Surah Yunus 10:5. Ayat ini menyerlahkan adad, bilangan tahun, qadar, ketentuan peredaran, dan hisab, perhitungan waktu, yang menjadi asas untuk mengintegrasikan pelbagai disiplin dalam teori ini. Teori kesatuan matematik mengajak kita melihat kesatuan dalam ciptaan Allah melalui corak matematik, simetri, dan ketepatan perhitungan selari dengan semangat tadabbur, merenung Al-Quran, dan penerokaan ilmu. Struktur teori. Teori ini merangkumi 4 elemen utama: geometri suci, corak seperti spiral Fibonacci dan bintang 8 titik, yang menggambarkan ketentuan ilahi dalam seni Islam dan alam. Kiraan operasi logik, asas sains komputer yang menghubungkan logik matematik dengan corak ilahi. Matematik vortex, korak kitaran nombor yang menyerupai struktur kosmik seperti galaksi. Pola struktur Al-Quran, simetri linguistik dan numerikal dalam Al-Quran, seperti pengulangan ayat dalam surah Ar-Rahman. Ketiga-tiga konsep adat, qadar, dan hisab menghubungkan unsur-unsur ini, menunjukkan bahawa sains, seni, dan rohani adalah manifestasi kesatuan ilahi. Mengapa teori ini penting?
Teori kesatuan matematik bukan sahaja memperkukuh keimanan melalui penerokaan saintifik dan rohani, tetapi juga menjadikan Islam relevan dalam era moden. Ia membuka peluang untuk pendidikan, mengajar pelajar tentang hubungan antara matematik dan Islam, teknologi, membangunkan aplikasi untuk mensimulasikan corak ilahi, seni, mencipta karya moden berasaskan geometri suci, rohani, memperdalam tadabbur melalui analisis pola Al-Quran. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya jalan ke syurga. Catatan seterusnya dalam siri ini akan meneroka geometri suci, di mana kita akan mendalami corak seperti nisbah imas dan bintang lapam, titik dalam seni Islam dan alam. Nantikan. Bab 0, diambang keajaiban ilahi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah lautan makna yang tak bertepi, sebuah mukjizat yang disusun dengan hikmah ilahi. Bab ini adalah pintu masuk kepada mengajak kita menyelami keajaiban susunan, tema, dan struktur Al-Quran yang membawa kita daripada pengenalan kepada Allah hingga persediaan bertemunya. Seperti musafir di tepi lautan, kita memulakan perjalanan ini dengan hati terbuka, mencari hidayah. Sesungguhnya ini Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, tidak disentuh kecuali oleh mereka yang disucikan, diturunkan dari Tuhan sekalian alam. Surah Al-Waqiah. Mengapa teori kerangka Quran? Al-Quran bukan sekadar kitab di rak, tetapi teman hidup yang hidup melalui susunannya yang unik. Susunan ini ditetapkan oleh Rasulullah SAW di bawah bimbingan Malaikat Jibril, Musnad Ahmad, 157, bukan berdasarkan kronologi pewahyuan, tetapi hikmah ilahi. Ia membawa kita melalui perjalanan rohani, dari pujian kepada Allah dalam surah Al-Fatihah hingga perlindungan dalam surah An-Nas. Pendekatan berani berbeza dalam buku ini, mengajak kita melihat Al-Quran dengan mata segar, tetapi tetap berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Amalan praktikal. Mulakan hari dengan membaca surah Al-Fatihah, memohon hidayah seperti yang disebut dalam surah Al-Ankabut, 5. Bacalah apa yang telah diturunkan kepadamu dari kitab Al-Quran. Ini menguatkan niat untuk hidup dengan panduan Al-Quran. Niat dan harapan. Buku ini ditulis dengan niat tadabbur, sebagaimana perintah Allah. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Harapan saya adalah, agar pembaca menjadikan Al-Quran nadi kehidupan. Bukan hanya dibaca dengan mata, tetapi didengar dengan hati dan didengar dengan akal. Segala kebenaran adalah rahmat Allah, dan segala kekurangan adalah daripada saya sebagai hamba. Katakanlah, Tuhan menjadi dakwat untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, pasti akan habis lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Surah Al-Kahf, 11. Marilah kita melangkah ke bab-bab seterusnya, menyelami susunan surah, tema utama, dan keindahan simetri ilahi, dengan doa agar Al-Quran menjadi cahaya dalam kegelapan hidup kita. Kata pengantar, teori kerangka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bayangkan berdiri di tepi lautan luas, ombaknya menyapa dengan rahsia ilahi yang tak terucap. Al-Quran adalah lautan itu. Setiap ayat adalah mutiara, setiap surah adalah gelombang, dan susunannya adalah kerangka suci yang membawa kita kepada Allah. Teori kerangka Quran ialah usaha merendahkan hati untuk menyelami keajaiban susunan, tema, struktur, hubungan antara surah, dan kesan psikologi Al-Quran. Dengan semangat tadabbur yang berani berbeda, tetapi teguh berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Ilustrasi. Lautan sebagai metafora Al-Quran. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mengambil pengajaran. Niat penulisan soalan seperti, mengapa Al-Fatihah menjadi pembuka Al-Quran, atau apa hubungan antara surah Ad-Duha dan Asy-Syarq, mendorong saya menyelami lautan makna Al-Quran. Jawaban yang ditemui, berpaksikan ayat Al-Quran seperti surah Al-Hijr 9 dan hadis Rasulullah SAW seperti Al-Quran adalah ubat bagi setiap penyakit, Sunan Ad-Darimi, dituangkan dalam 6 bab, epilog, dan lampiran buku ini. Penulisan ini adalah perjalanan rohani yang mengajar kesabaran, keikhlasan, dan kerendahan hati di hadapan kebesaran Allah. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-Isra, Matlamat dan Harapan. Buku ini ditulis dengan niat tadabbur, memenuhi seruan Allah untuk merenung ayat-ayatnya. Ia bukan fatwa atau dekri ulama,
tetapi renungan pribadi yang mengajak pembaca menjadikan Al-Quran teman hidup, bukan sekadar kitab dirak. Saya berdoa agar setiap perkataan membawa manfaat, keberkatan, dan hidayah. Dan segala kekurangan adalah daripada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Amalan praktikal. Mulakan setiap hari dengan membaca surah Al-Fatihah 3 kali. Memohon hidayah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Tiada solat bagi sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Renungkan makna ihdinas siratal mustaqim untuk meneguhkan niat hidup di jalan lurus. Bab-bab seterusnya akan membawa Anda melalui susunan surah, tema utama seperti tauhid dan akhirah, struktur ayat yang simetri, hubungan antara surah, dan kesan psikologi Al-Quran kepada jiwa. Marilah kita melangkah dengan hati terbuka seperti musafir yang mencari cahaya dalam lautan ilahi. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Quran dan dirikanlah solat. Surah Al-Ankabut, Bab 1. Susunan surah, perjalanan rohani yang terancang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Susunan surah dalam Al-Quran bukanlah sesuatu yang rawak atau berdasarkan kronologi pewahyuan, tetapi sebuah perjalanan rohani yang dirancang dengan hikmah ilahi. Dari surah Al-Fatihah yang membuka pintu tauhid, hingga surah An-Nas yang menutup dengan permohonan perlindungan, setiap surah diletakkan untuk mendidik hati, akal, dan jiwa, sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah SAW di bawah bimbingan Malaikat Jibril. Musnad Ahmad 15 Mawjud. Kaligrafi Al-Quran sebagai simbol susunan ilahi. Kami pelihara Al-Quran itu daripada kerosakan. Surah Al-Hijr. Fase perjalanan rohani. Susunan surah Al-Quran membawa kita melalui 3 fase utama dalam perjalanan rohani. Pengenalan kepada Allah dan Tauhid. Surah Al-Fatihah, Satatur Puji, memperkenalkan Allah sebagai Tuhan sekalian alam, menanamkan kesadaran tentang keisaannya, dan memohon hidayah dengan ihdinas siratal mustaqim. Panduan hidup dan ujian. Surah panjang seperti Al-Baqarah 2:1-2-6 memberikan panduan syariat, kisah Bani Israel, dan pelajaran tentang ujian keimanan, seperti kisah Nabi Musa AS dan Firaun 2:49-90. Peringatan akhirah. Surah-surah pendek di juz amma, seperti Al-Ikhlas 111-1 Mata dan An-Nas 111-6, mengingatkan kita tentang keisaan Allah dan perlindungan daripada Tuhan syaitan, mempersiapkan kita untuk hari akhir. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surah Al-Fatihah 1-2-3. Makiyah dan Madaniyah. 2 sayap kerangka surah Makiyah, seperti Ad-Duha 1-11, fokus pada pembinaan iman dan tauhid dengan ayat-ayat pendek yang puitis, membawa ketenangan kepada hati. Sebaliknya surah Madaniyah, seperti Al-Baqarah 2, menawarkan panduan praktikal untuk kehidupan bermasyarakat, seperti hukum waris dan keadilan 2:40, 4:5. Kedua-duanya melengkapi satu sama lain, membentuk keseimbangan antara rohani dan praktikal, seperti sabda Rasulullah SAW. Al-Quran adalah hidayah dan rahmat bagi kaum yang beriman. Amalan praktikal. Baca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, seperti sabda Rasulullah SAW. Ada sebuah surah dalam Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulk. Sunan Tirmidzi 2891. Renungkan ayat-ayatnya untuk mengingatkan diri tentang kebesaran Allah dan hari akhirat. Keunikan susunan ilahi. Susunan Al-Quran bukan linear seperti buku manusia, tetapi menyerupai simfoni ilahi yang menyentuh fitrah manusia. Sebagai contoh, surah Al-Fatihah membuka dengan pujian kepada Allah, diikuti surah Al-Baqarah yang menggariskan panduan hidup, dan diakhiri dengan juz amma yang ringkas tetapi penuh peringatan. Ini adalah novelty ilahi, seperti yang ditegaskan dalam surah Al-Isra. Katakanlah, sekiranya manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuatnya walaupun mereka saling membantu. Dan jika kamu dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah yang sebanding dengannya. Surah Al-Baqarah 2:23. Bab ini adalah langkah pertama untuk memahami bagaimana susunan surah membentuk kerangka Al-Quran. Bab seterusnya akan meneroka tema-tema utama seperti tauhid, nubuwah, dan akhirah yang menjadi tulang belakang kerangka ini. Bab 2, tema-tema utama, tulang belakang kerangka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran ibarat pohon yang teguh.
dengan tema-tema utama sebagai dahan-dahannya yang menyokong keseluruhan kerangka ilahi. Tema seperti tauhid, nubuwah, akhirah, hukum dan etika, serta tadabbur membentuk tulang belakang Al-Quran, menyatukan ayat-ayatnya dalam harmoni yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Pohon sebagai metafora. Tema Al-Quran, katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Surah Al-Ikhlas, Sar 12:1-2. Tauhid. Nadi keesaan Allah. Tauhid adalah inti Al-Quran. Menetapkan keesaan Allah dalam zat, sifat, dan perbuatan. Surah Al-Ikhlas ayat 24 merumuskan tauhid dengan sempurna, menghapuskan segala bentuk syirik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali setiap hari, dia akan dilindungi dari segala keburukan. Sahih Bukhari 911. Tauhid adalah asas iman, mengikat hati kepada Allah. 2. Nubuwah. Kisah para pembawa cahaya Al-Quran menceritakan kisah para nabi, seperti Nabi Ibrahim AS dalam surah Asy-Syu'ara 26-77, yang menentang syirik dengan hujah akal. Kisah-kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi pelajaran ketabahan dan keimanan. Rasulullah SAW bersabda, kisah-kisah untuk menguatkan hati. Sunan Tirmidzi 2-486. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah Ibrahim dalam Alkitab Al-Quran ini. Surah Asy-Syu'ara 69. 1. Akhirah. Peringatan hari akhir. Surah Al-Qiyamah 25:1 mata mengingatkan kita tentang hari kiamat, di mana setiap amal akan dihitung. Tema akhirah menggalakkan kesadaran tentang kehidupan sementara ini, seperti yang ditegaskan, aku bersumpah dengan hari kiamat. Surah Al-Qiyamah. Membaca ayat-ayat ini membawa kita untuk sentiasa mempersiapkan diri bertemu Allah. 2. Hukum dan etika. Panduan hidup surah Al-Baqarah dan An-Nisa memberikan panduan praktikal tentang keadilan, kebajikan, dan ketaatan. Bukanlah kebajikan itu hanya kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Tema ini mengajar kita untuk hidup dengan integriti dan tanggung jawab sosial. 3. Tadabbur. Merenung untuk memahami tadabbur adalah kunci untuk menghidupkan Al-Quran seperti perintah. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka merenungkan ayat-ayat-ayatnya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling utama ialah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tadabbur membuka pintu kepada hikmah ilahi. Amalan praktikal. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali setiap pagi dan petang, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW 5:14, sambil merenung makna Allahus Samad untuk menguatkan tauhid. Tulis 1 ayat Al-Quran setiap hari dalam jurnal pribadi dan catat pengajaran yang diperoleh daripadanya. Tema-tema ini ialah dahan-dahan yang menyuburkan iman dan amal, membentuk kerangka Al-Quran yang utuh. Bab seterusnya akan meneroka keindahan simetri ayat dan surah, mengungkap bagaimana struktur Al-Quran mencerminkan ketelitian ilahi. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Surah Asy-Syu'ara 2. Bab 3, struktur ayat dan surah, keindahan simetri ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran bukan sahaja kaya dengan makna, tetapi juga dengan keindahan struktur ayat dan surahnya. Seperti lukisan ilahi, setiap ayat dan surah disusun dengan simetri, irama, dan metafora yang mencerminkan ketelitian Allah. Bab ini meneroka bagaimana struktur ini, dari irama puitis surah Ar-Rahman hingga simetri ayat dalam surah Asy-Syarr, menyampaikan mesej rohani dengan keindahan yang tiada tandingan. Kaligrafi Al-Quran sebagai simbol simetri ilahi. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk peringatan. Adakah sesiapa yang mengambil pengajaran? Simetri ayat. Keindahan yang terancang. Surah 646 adalah contoh simetri ilahi. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini menggunakan pengulangan untuk menegaskan janji Allah bahwa setiap kesulitan diikuti kemudahan. Simetri ini bukan sahaja estetik, tetapi juga menyampaikan ketenangan kepada hati, mengingatkan kita tentang rahmat Allah dalam setiap ujian. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Asy-Syarr. Irama surah. Musik ilahi surah Ar-Rahman 5:70 terkenal dengan irama puitisnya, dengan frasa, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, diulang 31 kali. Irama ini bukan sekadar gaya bahasa, tetapi alat rohani yang menanamkan kesadaran tentang nikmat Allah. Rasulullah SAW bersabda,
Segala sesuatu dalam Al-Quran mempunyai keindahan dan Ar-Rahman adalah pengantin Al-Quran. Sunan Ad-Darimi 30. Bacaan surah ini menenangkan jiwa dan menguatkan iman. Metafora dan naratif. Gambaran hidup Al-Quran menggunakan metafora yang kuat, seperti dalam surah Yusuf, Berdia. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Kisah Nabi Yusuf AS bukan sahaja naratif, tetapi juga metafora tentang kesabaran, pengampunan, dan keimanan. Struktur naratif ini memudahkan pembaca memahami pelajaran rohani melalui cerita yang menyentuh fitrah manusia. Amalan praktikal. Baca surah Asy-Syarr 44-18 ketika menghadapi kesulitan sambil merenung ayat. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan untuk menguatkan semangat. Dengar bacaan surah Ar-Rahman dengan bacaan setiap minggu seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sahih Bukhari 545 untuk menghayati nikmat Allah. Keunikan struktur ilahi. Struktur ayat dan surah Al-Quran adalah bukti mukjizatnya, seperti yang ditegaskan. Dan jika kamu dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah yang sebanding dengannya. Surah Al-Baqarah. Keindahan simetri dan irama ini tidak dapat ditiru, mencerminkan ketelitian ilahi yang menyapa hati dan akal. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Surah Asy-Syu'ara 26:2. Bab ini menunjukkan bagaimana struktur ayat dan surah Al-Quran adalah lebih daripada gaya bahasa. Ia adalah simfoni ilahi yang membawa hidayah. Bab seterusnya akan meneroka hubungan antara surah, mengungkap bagaimana Al-Quran menyampaikan mesejnya dalam harmoni. Bab part, konsep hubungan antara surah, satu simfoni ilahi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran adalah simfoni ilahi, di mana setiap surah terhubung seperti nota-nota dalam melodi yang harmoni. Hubungan antara surah, seperti antara surah Ad-Duha dan Asy-Syarr, bukan sahaja menunjukkan keindahan susunan, tetapi juga menyampaikan mesej rohani yang mendalam. Bab ini meneroka bagaimana hubungan tematik ini membentuk kerangka Al-Quran yang utuh, membawa hidayah kepada hati yang merenung. Simfoni cahaya sebagai metafora hubungan surah. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Surah 14:9. Hubungan tematik. Surah Ad-Duha dan surah Asy-Syarr 94 adalah contoh sempurna hubungan antara surah. Ad-Duha menghiburkan Rasulullah SAW dengan janji bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Niyabut 3. Asy-Syarr menyusul dengan mengingatkan kemudahan selepas kesulitan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama, kedua surah ini membawa mesej harapan dan ketabahan, saling melengkapi seperti dua sayap burung. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Surah Ad-Duha 9312. Hubungan perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq 1-5 dan An-Nas 1-11 adalah sepasang surah yang menutup Al-Quran dengan doa perlindungan daripada kejahatan luar dan bisikan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Falaq dan An-Nas kerana tidak ada sesuatu yang lebih baik untuk memohon perlindungan kepada Allah. Sunan Tirmizi 2-3. Hubungan ini menunjukkan bagaimana Al-Quran dirancang untuk melindungi hati dan jiwa manusia hingga ke akhir perjalanan rohani. Hubungan naratif, kisah-kisah para nabi. Kisah para nabi seperti Nabi Yusuf dalam surah Yusuf dan Nabi Musa dalam surah Al-Qasas 28 dihubungkan melalui tema ketabahan dan keimanan. Kedua-dua surah ini mengajar bahwa ujian adalah sebahagian daripada perjalanan menuju Allah, saling mengukuhkan mesej keteguhan hati. Amalan praktikal, baca surah Ad-Duha dan Asy-Syarr secara berturut-turut selepas solat subuh, merenungkan mesej harapan dan kemudahan seperti yang disarankan dalam hadis. Barang siapa membaca 3 ayat pertama surah Ad-Duha, Allah akan melindunginya daripada kejahatan. Sebelum tidur, baca surah Al-Falaq dan An-Nas untuk perlindungan, seperti amalan Rasulullah SAW. Sunan Tirmizi 3. Keutuhan simfoni ilahi. Hubungan antara surah adalah bukti keutuhan Al-Quran sebagai kitab ilahi, seperti yang disebut. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Surah Asy-Syu'ara 26. Setiap surah berperanan dalam simfoni ini menyampaikan mesej yang saling berkait untuk membawa hidayah dan rahmat. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Surah An-Nahl
Bab ini menerangkan bagaimana hubungan antara surah membentuk simfoni ilahi Al-Quran. Bab seterusnya akan meneroka kesan psikologi Al-Quran. Bagaimana ayat-ayatnya menyentuh jiwa dan menenangkan hati. Bab 5. Kesan psikologi Al-Quran, penyembuh jiwa dan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran bukan sahaja panduan rohani, tetapi juga ubat bagi jiwa dan hati. Seperti udara yang menyejukkan tanah gersang, ayat-ayat Al-Quran membawa ketenangan, menghapuskan kegelisahan, dan menyembuhkan luka batin. Bab ini daripada meneroka kesan psikologi Al-Quran, menjadikan keindahan irama ayat hingga kekuatan doa-doa yang terkandung di dalamnya, menjadikan penyembuh ilahi bagi manusia. Lautan yang tenang sebagai metafora ketenangan Al-Quran. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketenangan melalui irama dan bacaan irama Al-Quran, seperti dalam surah Ar-Rahman 55-778, mempunyai kesan menenangkan yang diiktiraf secara psikologi. Frasa berulang, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, membawa kesedaran tentang nikmat Allah, mengurangkan tekanan dan memupuk rasa syukur. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Sahih Muslim 84. Penyembuhan melalui doa dan zikir, surah Al-Fatihah 117 dikenali sebagai asi syifa, penyembuh. Seperti sabda Rasulullah SAW, Al-Fatihah adalah ubat bagi setiap penyakit. Sunan Ad-Darimi 3416. Membaca ayat-ayat seperti Ihdinas siratal mustaqim dengan penuh kesedaran membantu menjernihkan pikiran dan mengarahkan hati kepada Allah. Zikir seperti ayat-ayat surah Al-Baqarah 2005, ayat kursi, juga melindungi jiwa daripada kegelisahan. Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Kisah-kisah sebagai terapi jiwa. Kisah Nabi Ayub AS dalam surah Al-Anbiya 24 Al-Anbiya mengajar kesabaran dalam menghadapi penderitaan. Doa Nabi Ayub, sesungguhnya aku telah ditimpa musibah dan engkau adalah Maha Penyayang daripada segala penyayang. Menjadi contoh bagaimana Al-Quran menawarkan penyelesaian psikologi melalui keimanan dan doa. Kisah-kisah ini membantu pembaca menghadapi cabaran hidup dengan penuh harapan. Amalan praktikal. Baca ayat kursi, surah Al-Baqarah 2 pasal, selepas setiap solat untuk perlindungan dan ketenangan jiwa. Seperti yang disarankan dalam, barang siapa membaca ayat kursi setiap solat, tiada yang menghalangnya masuk kecuali kematian. Sunan An-Nasai 9. Luangkan 10 minit setiap hari untuk mendengar bacaan tartil surah Ar-Rahman, merenung nikmat Allah untuk mengurangkan tekanan. Al-Quran sebagai penawar psikologi. Al-Quran menawarkan terapi psikologi melalui tadabur, zikir, dan kisah-kisahnya. Seperti yang disebut, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk, rahmat, dan berita gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Surah An-Nahl 9. Membaca Al-Quran dengan penuh kesedaran mengubah perspektif hidup, mengurangkan kegelisahan, dan membawa kedamaian abadi. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Bab ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menyembuhkan jiwa melalui ayat-ayatnya yang penuh rahmat. Bab seterusnya akan merumuskan perjalanan ini, mengikat semua elemen kerangka Al-Quran dalam penutup yang penuh makna. Bab 6, penutup, merangkum perjalanan kerangka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perjalanan melalui membawa kita menyelami lautan keajaiban Al-Quran. Daripada susunan surah yang terancang, tema-tema utama yang menyuburkan iman, struktur ayat yang simetri, hubungan antara surah yang harmoni, hingga kesan psikologi yang menyembuhkan jiwa. Bab ini merangkum perjalanan ini, mengajak kita menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup yang kekal, membimbing kita kepada Allah. Cahaya ilahi sebagai metafora hidayah Al-Quran. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk, rahmat, dan berita gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Mengikat elemen kerangka Quran. Al-Quran adalah kitab ilahi yang utuh, di mana setiap elemen saling berkait. Susunan surah dari Al-Fatihah hingga An-Nas, susunan surah membentuk perjalanan rohani yang terancang. Surah Al-Hijr, tema-tema utama.
Tauhid, nubuwah, akhirah, hukum, dan tadabbur menjadi tulang belakang yang menyampaikan mesej Al-Quran. Surah Al-Ikhlas, 17:2. Struktur ayat, simetri dan irama seperti dalam surah Ar-Rahman mencerminkan keindahan ilahi. Surah Al-Qamar, 54 dan 19. Hubungan surah, pasangan seperti Ad-Duha dan Asyar menunjukkan harmoni mesej. Surah Ad-Duha, 9:33. Kesan psikologi, Al-Quran menyembuhkan jiwa melalui zikir dan tadabbur, seperti ayat kursi, surah Al-Barah, 24:25. Bersama-sama elemen-elemen ini membentuk kerangka Al-Quran yang sempurna, seperti sabda Rasulullah SAW, Al-Quran adalah hidayah dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sunan Tirmidzi, 2/50. Sesungguhnya, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Menjadikan Al-Quran teman hidup. Al-Quran bukan sekadar kitab birak, tetapi panduan hidup yang hidup. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling utama ialah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan tadabbur, kita dapat menghayati Al-Quran setiap hari, menjadikan sumber inspirasi, ketenangan, dan hidayah. Bab-bab sebelum ini telah menunjukkan bagaimana Al-Quran menyapa hati dan akal. Kini, cabarannya adalah untuk mengamalkannya. Amalan praktikal. Tetapkan rutin harian untuk membaca sekurang-kurangnya 1 halaman Al-Quran dengan terjemahan. Merenung maknanya seperti yang disarankan. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada mereka penuh berkah agar merenungkan ayat-ayatnya. Surah Sad, 39. Berkongsi ayat kegemaran Anda di media sosial untuk mengajak orang lain mencintai Al-Quran, mengikut sunnah Rasulullah SAW dalam menyebarkan ilmu. Harapan dan doa perjalanan ini adalah langkah kecil dalam memahami keajaiban Al-Quran. Saya berdoa agar setiap ayat yang dibaca, setiap renungan yang dibuat, dan setiap amalan yang dilakukan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Al-Quran adalah cahaya ilahi, dan dengan hati yang terbuka, kita dapat menyerap sinarnya. Seperti yang ditegaskan, dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Tuje surga. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Bab ini menutup untuk perjalanan, tetapi membuka pintu untuk tadabbur yang berterusan. Epilog dan refleksi penulis akan menyusul, mengajak Anda untuk terus menyelami lautan Al-Quran. Epilog, cahaya abadi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perjalanan melalui adalah seperti menyelami lautan yang tiada tepi, di mana setiap ayat Al-Quran adalah mutiara yang menyinari hati. Epilog ini adalah doa dan refleksi, mengajak kita untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai cahaya abadi yang membimbing kita menuju Allah. Seperti yang disebut, Al-Quran adalah cahaya yang nyata. Asy-Syura bab 42. Cahaya fajar sebagai metafora cahaya Al-Quran. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami sebagai cahaya yang menerangi. Bab 2. Refleksi perjalanan. Sepanjang perjalanan ini, kita telah menyusun keajaiban Al-Quran melalui susunan surah yang terancang. Tema-tema utama seperti tauhid dan akhirah, struktur ayat yang simetri, hubungan harmoni antara surah, dan kesan psikologi yang menyembuhkan jiwa. Setiap elemen ini mengingatkan kita bahwa Al-Quran adalah kitab hidup, bukan sekadar teks, tetapi panduan yang relevan untuk setiap zaman. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran adalah hujah untukmu atau ke atasmu, seruan untuk terus berjalan. Epilog ini bukan penutup, tetapi permulaan baru. Al-Quran mengajak kita untuk terus mendalami maknanya seperti perintah. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Surah Sad. Dengan tadabbur, kita dapat menghidupkan Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan, dari solat hingga interaksi harian. Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Mama, amalan praktikal. Mulakan setiap minggu dengan membaca surah Yasin tinap disupat mulutihya yang dikenali sebagai hati Al-Quran. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca surah Yasin pada malam hari, dia akan diampuni. Sunan Ad-Darimi. Tulis satu pelajaran daripada Al-Quran setiap minggu dalam jurnal pribadi dan kongsikan dengan keluarga atau rakan untuk menyebarkan kebaikan. Doa penutup, ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya hati kami, panduan langkah kami, dan syafaat pada hari kiamat. Ampunilah kekurangan kami dalam memahami dan mengamalkan kitab-Mu. Seperti yang disebut, dan apabila Al-Quran dibacakan,
maka dengarlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Semoga perjalanan ini menjadi langkah menuju redhamu. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Epilog ini menandakan akhir siri utama, tetapi refleksi penulis dan lampiran akan menyusul, membawa lebih banyak inspirasi untuk mendalami Al-Quran. Refleksi. Penulis, perjalanan pribadi dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Menulis adalah perjalanan pribadi yang penuh makna, seperti berjalan melalui taman ilahi yang setiap langkahnya membuka rahasia keajaiban Al-Quran. Dalam refleksi ini, saya berkongsi pengalaman, cabaran, dan harapan saya agar Al-Quran terus menjadi cahaya dalam kehidupan kita semua. Sebagaimana firman Allah, katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Surah Fusilat, buku terbuka sebagai metafora tadabbur Al-Quran. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Awal perjalanan. Perjalanan saya dengan Al-Quran bermula dari keinginan untuk memahami bukan sahaja makna ayat, tetapi juga keindahan susunannya. Ketika membaca surah Ar-Rahman, saya terpukau dengan irama. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, yang seolah-olah memanggil hati untuk bersyukur. Cabaran terbesar adalah merangkum keajaiban Al-Quran dalam perkataan, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran adalah hujah untukmu atau ke atasmu. Sahih Muslim. Cabaran dan pembelajaran. Menulis tentang kerangka Al-Quran memerlukan tadabbur yang mendalam. Saya belajar bahawa setiap surah dari Al-Fatihah hingga An-Nas adalah sebahagian daripada simfoni ilahi yang saling berkait. Sebagai contoh, hubungan antara surah Ad-Duha 9:11 dan Asy-Syarh 9:1-8 mengajar saya tentang harapan di tengah kesulitan. Cabaran lain adalah memastikan setiap hujah berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, mengelakkan spekulasi seperti perintah, dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Isra. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Surah Al-A'raf, rahmat, harapan untuk pembaca. Saya berharap bukan sekadar bacaan, tetapi jemputan untuk Anda mendalami Al-Quran dengan hati terbuka. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling utama ialah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Saya mengajak Anda untuk menjadikan Al-Quran teman setia, membaca dengan tadabbur, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Amalan praktikal, luangkan 5 menit setiap hari untuk membaca surah Al-Mulk 6:30 sebelum tidur. Seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ada satu surah dalam Al-Quran yang mengandungi 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni. Catat satu ayat yang menyentuh hati Anda setiap hari dan menyatakan bagaimana ia boleh diterapkan dalam kehidupan. Doa dan penutup. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penerang hati kami dan panduan hidup kami. Terima kasih kepada setiap pembaca yang turut menyelami perjalanan ini. Semoga kita semua terus berjalan di bawah cahaya Al-Quran menuju redhamu. Seperti yang disebut, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Refleksi ini adalah jemputan pribadi untuk terus mendalami Al-Quran. Lampiran seterusnya akan menyediakan sumber tambahan untuk memperkaya perjalanan Anda dengan kitab suci ini. Lampiran, sumber tambahan untuk tadabbur Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lampiran ini adalah pelengkap kepada menyediakan sumber praktikal, rujukan, dan alat teknologi untuk memperkaya tadabbur Al-Quran. Selari dengan sumber-sumber ini menghubungkan konsep bilangan, ketentuan, dan perhitungannya dengan geometri suci, operasi logik, matematik vortex, dan pola Al-Quran mengajak kita mendalami keharmonian ilahi sebagaimana firman Allah, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Surah An-Nahl, Laplahzna. Buku dan kaligrafi sebagai metafora tadabbur Al-Quran. Adakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Sekiranya ia bukan dari Allah, pasti mereka akan mendapati banyak percanggahan di dalamnya. Surah An-Nisa 4:82. Sumber praktikal untuk tadabbur. Berikut adalah sumber-sumber yang boleh membantu pembaca mendalami Al-Quran melalui tadabbur dengan kaitan kepada rujukan tafsir,
Gunakan Quran.com untuk terjemahan dan tafsir ringkas. Contohnya, tafsir Ibn Kathir untuk surah Yunus 10:5. Tafsir ini membantu memahami dan dalam konteks ketentuan ilahi. Bacaan tartil, dengar bacaan surah Ar-Rahman oleh Qari Mishari Rashid di YouTube untuk menghayati irama ilahi. 301 pengulangan ayat, mencerminkan ketepatan struktur. Jurnal Tadabbur, catat satu ayat harian dalam jurnal seperti surah Al-Mulk 50:10 dan renungkan maknanya. Rasulullah SAW bersabda, ada sebuah surah dalam Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat yang akan memberikan syafaat. Sunan Tirmidzi 2. Aplikasi teknologi, gunakan GeoGebra, geogebra.org untuk mensimulasikan corak geometri suci seperti spiral Fibonacci menghubungkan ketentuan ilahi dengan seni Islam. Analisis pola Al-Quran, gunakan Python untuk menganalisis kekerapan perkataan dalam surah Ar-Rahman, mencerminkan dan contoh kod, import re from collections, import counter text, maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan? 31 kata itu, read find all, AB plus, text, dot lower, kerap, kekerapan perkata, print, kekerapan perkataan, bilangan in kerap dot items, output menunjukkan pengulangan 31 kali, menggambarkan ritma matematik Al-Quran. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Hubungan dengan teori kesatuan matematik. Lampiran ini mengintegrasikan dengan melalui dan, adat, bilangan, analisis numerikal seperti kekerapan perkataan dalam surah Ar-Rahman 31 kali atau nomor 19 dalam surah Al-Mudaththir 40 menggunakan Python, menggambarkan bilangan sebagai bahasa ciptaan. Kuadr, ketentuan, simulasikan spiral Fibonacci dengan GeoGebra untuk memahami ketentuan ilahi dalam corak alam dan seni Islam, seperti Mosaic Alhambra. Hisab, perhitungan, gunakan algoritma logic, contohnya Python untuk corak bintang 8 titik, untuk memodelkan simetri ilahi mengikut ketepatan struktur Al-Quran. Contoh kod Python untuk corak bintang 8 titik, penyu import t equal penyu tidak speed no untuk i dalam julat, turtle, dan. Kod ini menghasilkan corak simetri, mencerminkan keindahan ilahi dalam seni Islam. Sumber lanjutan untuk meneruskan perjalanan tadabbur dan penerokaan, buku tafsir, dan untuk memahami ayat-ayat seperti surah Yunus. Muli, hadis, rujukan untuk hadis tentang kelebihan membaca Al-Quran seperti surah Al-Mulk dan Al-Fatihah. Teknologi, gunakan perisian seperti MATLAB atau GeoGebra untuk mensimulasikan corak vortex atau geometri suci. Seni, teroka mozaik Islam di laman seperti Metropolitan Museum of Art untuk inspirasi geometri suci. Bengkel, anjurkan bengkel tadabbur dan geometri suci, menggabungkan bacaan Al-Quran dengan simulasi corak menggunakan teknologi. Amalan praktikal, baca surah Al-Fatihah 1-7 3 kali setiap pagi, seperti sabda Rasulullah SAW. Tiada solat bagi sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Gunakan GeoGebra untuk mencipta corak spiral Fibonacci dan membina hubungannya dengan dalam surah Yunus 10:5. Kongsikan hasilnya di media sosial untuk menyebarkan ilmu. Doa penutup, ya Allah, jadikanlah Al-Quran panduan hidup kami dan ilmu ini sebagai jambatan kepadamu. Berikan kami kekuatan untuk terus mendalami kitab-Mu dengan tadabbur dan mengintegrasikan ilmu dalam kehidupan. Seperti firman-Mu, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Surah Al-Isra. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Lampiran ini menutup siri, tetapi membuka pintu untuk penerokaan ilmu dan tadabbur yang berterusan. Teruskan perjalanan Anda dengan Al-Quran. Data pengantar, Bab Pazimo, di ambang keajaiban ilahi, Bab 1, susunan surah, Bab 2, tema-tema utama, Bab 3, struktur ayat dan surah, Bab 4, hubungan antara surah, Bab 5, kesan psikologi, Bab 6, penutup, epilog, refleksi. Penulis, kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Adakah sumber kegemaran Anda untuk tadabbur Al-Quran? Bagaimana Anda mengintegrasikan ilmu seperti geometri suci dalam kehidupan? Mari berbincang. Rujuk surah An-Nahl di Quran.com.